Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arin Syazali binti Roslan bersama dengan ahli kumpulan saya, kumpulan 5. Hari ini akan membentangkan tajuk kami yang bertajuk penghayatan mengenai fitrah pada hakikat manusia dalam kalangan masyarakat golongan muda. Iaitu tajuk yang tidak lagi asing bagi semua orang di mana mengenai fitrah manusia. Jadi, sebelum kami mengulas lebih lanjut, saya akan menyerahkan kepada Nur Artika untuk membentangkan tentang pendahuluan dan pengenalan. Hai dan Assalamualaikum. Nama saya Nur Artika binti Muhammad Afandi dan hari ini saya akan membicarakan topik berkenaan dengan penghayatan mengenai fitrah pada hakikat manusia dalam kalangan masyarakat golongan muda. Sebelum kita pergi lebih lanjut, kita harus mengenali apa itu definisi hakikat. Hakikat merupakan sesuatu yang tidak dapat ditiadakan atau dinafikan tentang kebenaran dan kenyataannya. Selain itu juga kita harus faham juga tentang definisi manusia sebenar. Istilah manusia merupakan berasal daripada perkataan manu, iaitu daripada bahasa Sanskrit serta mens dalam bahasa Latin yang bermaksud berfikir, berakal dan budi. Seperti kita sedia maklum bahawa manusia sentiasa harus berada dalam keadaan berfikir, berakal dan berbudi. Itu merupakan fitrah manusia sendiri, sentiasa berfikir, berakal dan berbudi. Seterusnya juga mengenai definisi fitrah manusia itu sendiri. Fitrah bermaksud sifat semula jadi yang terdapat pada ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala, yakni sifat seperti marah, gembira, kasih sayang, menyayangi antara satu sama lain dan sebagainya. Selain itu juga sifat manusia yang sering membuat kesilapan juga merupakan sifat manusia yang biasa dalam kehidupan pada masyarakat pada hari ini, yang sering dianggap sebagai membuat kesilapan adalah satu daripada proses untuk menjadi manusia atau insan itu sendiri. Seterusnya saya akan bagi kepada penyampaian seterusnya. Terima kasih. Saya akan terangkan tentang latar belakang permasalahan dan penyataan masalah. LGBT memberi maksud L sebagai lesbian, G bermaksud gay, B ialah bisexual dan T ialah transgender, dan Q memberi maksud questioning untuk golongan yang masih dipersoalkan seksual dan jantina mereka. Isu ini tidak lagi asing dengan masyarakat kerana isu ini telah wujud pada ribuan tahun lalu. Al-Quran telah menceritakan kisah Nabi Lut dan kaumnya di surah Asy-Syu'ara ayat 160 hingga 173, iaitu Nabi Lut mengarahkan sesetengah kaumnya untuk mengikut perintah Allah dan tinggalkanlah larangannya, seperti melakukan hubungan sejenis sesama lelaki. Golongan yang jahat itu mengarahkan Nabi Lut untuk berhenti menyalahkan mereka dan mengugut untuk mengusir Nabi Lut. Kemudian Nabi Lut memanjatkan doa kepada Allah untuk selamatkannya, keluarganya dan pengikut-pengikutnya daripada perbuatan golongan jahat itu. Maka Allah menyelamatkan Nabi Lut, keluarganya dan pengikutnya, kecuali seorang perempuan tua tertinggal dalam golongan yang dikenakan azab itu. Lalu Allah menghancurkan golongan yang menentang Nabi Lut dengan diterbalikkan negeri kaum Lut dan menghujankan batu-batu dari tanah yang terbakar. Kisah ini bukan dongeng, malahan telah diceritakan di kitab suci Islam. Kristian dan Yahudi berdasarkan kisah ini sudah terang lagi bersuluh bahawa kegiatan ini tidak boleh dipandang kerana telah melanggar fitrah kejadian manusia. Setelah membuat kajian dengan lebih mendalam, isu ini berpunca daripada berbagai aspek. Pertama, kurang didikan dan diawasi oleh ibu bapa. Sekiranya ibu bapa kurang memberi didikan kepada anak-anak tentang penghayatan agama, mereka akan mudah terpesong di kemudian hari. Faktor kedua tercetusnya golongan LGBT ialah pengaruh buruk media sosial. Sesetengah remaja salah menggunakan internet dan media sosial, maka mereka mudah mendapat pengaruh buruk tentang
LGBT dan terjebak dengan isu ini. Demikian sudah jelas tentang bahayanya isu LGBT ini dan tidak boleh dipandang remeh oleh masyarakat dan pihak atasan. Ya, okey, sekarang saya akan membentangkan tentang objektif kajian, persoalan kajian yang telah kami lakukan. Jadi, melalui isu permasalahan yang kami kaji, kami telah mengemukakan beberapa objektif kajian berkaitan fitrah pada hakikat manusia. Yang pertama ialah untuk menganalisis kejadian manusia dari pandangan Al-Quran dan kisah agama lain. Yang kedua, untuk menganalisis perbandingan matlamat kejadian manusia menurut Al-Quran dan agama lain. Dan yang terakhir, untuk menganalisis tanggungjawab manusia dari segi perspektif Al-Quran dan agama lain. Jadi, ini ialah objektif kajian yang kami lakukan. Jadi, untuk persoalan kajian, apakah persoalan kajian yang kami lakukan? Jadi, dari hasil kajian yang kami dapat, kami membuat persoalan kajian iaitu bagaimanakah kejadian manusia dari pandangan Al-Quran dan kitab agama yang lain. Yang kedua, apakah perbandingan matlamat kejadian manusia menurut Al-Quran dan agama yang lain. Dan yang terakhir adalah apakah tanggungjawab manusia dari segi perspektif Al-Quran dan agama yang lain. Jadi saya akan bentangkan satu persoalan iaitu bagaimanakah kejadian manusia dari pandangan Al-Quran dan kitab agama yang lain. Okay, manusia ialah makhluk yang paling mulia yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kerana mempunyai keistimewaan yang sangat luar biasa iaitu diberikan akal dan fikiran untuk berfikir dan bertindak dalam melakukan sesuatu perkara. Hal ini dikatakan demikian kerana sebagai manusia, kita ini sering diuji dengan pelbagai dugaan yang telah Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada hambanya untuk berfikir menyelesaikan dugaan yang dihadapi. Begitulah sebabnya mengapa kita belajar subjek falsafah di mana untuk membentuk diri kita menjadi insan yang bijak dalam berfikir. Jadi di kajian literatur yang kami lakukan iaitu satu persoalan bagaimanakah kejadian manusia dari pandangan Al-Quran dan kitab agama lain. Saya akan terangkan bagaimanakah kejadian manusia di pandangan Al-Quran, pandangan Al-Quran, kitab Bible dan juga kitab Dhammapada. Okey, kita mulakan dengan kitab Al-Quran. Al-Quran ialah kalam Allah Subhanahu Wa Taala iaitu mukjizat yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril AS serta disampaikan kepada umatnya. Hal ini dikatakan demikian kerana kami ingin mengkaji kajian manusia menurut pandangan Al-Quran yang telah diturunkan kepada kita semua. Terdapat beberapa surah yang telah menyatakan tentang kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala yang telah menjadikan manusia, iaitu ayat yang telah menyebut tentang kejadian manusia dalam Al-Quran ialah surah Al-Fatir ayat yang ke-11 mengatakan bahawa dalilnya berbunyi, dan Allah SWT telah menciptakan kamu daripada tanah, kemudian daripada setitis air benis dan kemudian menjadikan kamu sebagai berpasangan iaitu lelaki dan perempuan. Surah Sajadah ayat yang ke-7 juga ada disebut di Al-Quran tentang kejadian manusia iaitu yang menciptakan tiap-tiap sesuatu dengan sebaik-baiknya dan dimulakan olehnya dengan kejadian manusia yang berasal daripada tanah. Seterusnya, surah Al-Hajr ayat yang ke-26. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari tanah liat yang kering yang berasal daripada tanah kental yang berubah warna dan baunya. Kemudian, surah yang mengatakan kejadian manusia ialah surah Saffat ayat yang ke-11. Setelah nyatanya kekuasaan kami, maka hendaklah bertanya wahai Muhammad kepada mereka, adakah diri mereka lebih sukar hendak diciptakan atau makhluk-makhluk lain yang kami ciptakan? Sesungguhnya kami telah menciptakan mereka daripada tanah liat. Selain itu, di dalam surah Ar-Rahman juga ada mengatakan tentang kejadian manusia, iaitu yang mengatakan surah Ar-Rahman ayat yang ke-14 mengatakan ia menciptakan manusia iaitu Adam dan keturunannya daripada tanah liat kering seperti tembikar. Berdasarkan surah-surah tersebut dapat dijelaskan bahawa ayat-ayat tersebut telah menyatakan kejadian Adam AS dan juga proses kejadian manusia Adam AS ini. Jadi Allah SWT telah berfirman kepada malaikat bahawa di muka bumi ini akan diciptakan seorang khalifah. Di dalam surah Al-Baqarah ayat ke-30, ingatlah apabila Tuhan berfirman kepada para malaikat mengenai penciptaan seorang khalifah, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi ini.
Hal ini dikatakan demikian kerana khalifah ialah seorang yang memikul tanggungjawab untuk mentadbir alam. Jadi, melalui kejadian manusia ini, dari segi pandangan Al-Quran, terdapat beberapa peringkat kejadian manusia, iaitu peringkat pertama yang merupakan peringkat saripati tanah, iaitu penyaringan debu. Hal ini dikatakan demikian kerana peringkat ini adalah bertujuan untuk mendapatkan debu yang bersih dan sesuai untuk kejadian manusia. Malahan tanah yang disaringkan ini adalah bukan tanah yang biasa sebagaimana yang kita fikirkan. Hal ini telah menunjukkan kebesaran Allah SWT dalam mencipta manusia. Pada peringkat kedua pula ialah peringkat tanah melekat. Peringkat ini telah membuktikan bahawa keadaan tanah liat telah menempel antara satu sama lain dan akan menjadi keras. Manakala pada peringkat yang ketiga pula ialah peringkat tanah yang berbau kerana berasal dari lumpur hitam yang telah diberi bentuk. Peringkat keempat pula telah dinyatakan bahawa tanah menjadi keras. Peringkat ini telah menunjukkan bahawa Adam AS menjadi lembaga manusia yang sudah lengkap dari aspek fizikal. Pada peringkat terakhir berlakunya proses penciptaan manusia, iaitu peniupan roh. Proses inilah yang dikatakan sebagai penciptaan manusia yang sudah lengkap dari aspek fizikal. Pada peringkat terakhir berlakunya proses penciptaan manusia, iaitu peniupan roh. Proses inilah yang dikatakan manusia telah menjadi manusia yang sempurna, iaitu Adam AS. Allah SWT telah menciptakan Adam AS dari segumpal tanah, dan baginda juga dikenali sebagai Abu al-Bashar, iaitu bapa kepada manusia. Allah SWT telah menjelaskan kepada malaikat bahawa dia akan menciptakan manusia di muka bumi ini. Allah SWT juga mempersilakan Adam AS untuk tinggal di syurga bersama pasangannya Hawa dan menikmati segala kenikmatan yang terdapat di syurga, kecuali jika mereka memakan sejenis buah yang dilarang di dalam syurga. Setelah Adam AS diciptakan, Allah SWT memerintahkan para malaikat dan jin supaya sujud memberi penghormatan sebagai memuliakan Adam AS. Semua malaikat pun juga dikurniakan kepada Adam AS, lalu mereka pun sujud kepada Adam AS, kecuali Iblis. Iblis berasa iri hati dengan kemuliaan yang telah dikurniakan kepada Adam AS, lalu menggoda Adam supaya melanggar perintah Allah. Adam AS terpedaya dengan godaan Iblis, lalu melanggar perintah Allah dan dikeluarkan dari syurga. Seterusnya, proses kejadian manusia menurut Al-Quran iaitu bermula pada nuftah, iaitu sperma lelaki dan ovum perempuan bercantum dan disenyawakan di dalam rahim perempuan. Selepas itu, berlakunya pencantuman nutfah menjadi segumpal darah yang dikenali sebagai alaqah ataupun zygote, daripada kata yang kita faham. Pada peringkat ini, zygote akan menjadi sekutu darah dan terbentuknya tangan, kepala, kaki dan tulang rusuk yang dipanggil sebagai mudghah ataupun embrio. Seterusnya, peringkat ini dipanggil sebagai izam dan laf, iaitu embrio di mana daging akan membaluti sehingga membentuk tembaga manusia yang sempurna. Jadi, pada peringkat seterusnya, janin atau fetus akan ditiupkan roh ke dalam janin yang berumur 4 bulan oleh Allah SWT, dan bayi akan dilahirkan apabila cukup tempohnya. Jadi, beginilah kejadian manusia dari pandangan kitab Al-Quran. Seterusnya, kejadian manusia dari pandangan kitab Bible. Bible ialah kitab suci bagi penganut agama Kristian. Mengikut kitab Bible ini, para penganut agama Kristian mempercayai bahawa kitab ini mengandungi mesej daripada Tuhan, ataupun secara lebih spesifiknya perkabaran daripada Tuhan. Hal ini dikatakan demikian kerana kitab ini mempunyai mesej tertentu mengenai kejadian manusia menurut pandangan daripada kitab ini. Agama Kristian mempercayai bahawa manusia pertama adalah Adam dan pasangannya adalah Evi. Menurut Bible, Adam ialah manusia pertama yang dijadikan dari tanah selepas Tuhan mencipta alam semesta dalam bahasa Hebrew. Ada juga perspektif yang mengatakan bahawa darah Tuhan yang dicampurkan dalam debu tanah yang telah membentuk Adam ini. Maksudnya, agama Kristian mempercayai bahawa Tuhan Yahweh yang menciptakan Adam daripada debu yang ringan dan kering, dan telah terbukti dalam kitab ini menyebabkan. Ini juga mengatakan bahawa Tuhan menjadikan Adam menggunakan tanah lumpur yang membentuk manusia seperti terbentuknya tanah yang keras. Agama Kristian ini sangat mempercayai bahawa kemuliaan Tuhan yang mencipta manusia daripada tanah. Agama Kristian percaya bahawa setiap kejadian manusia akan mempunyai roh sebagai hadiah daripada Tuhan mereka. Hal ini telah dinyatakan dalam kitab tersebut tentang jasad manusia yang mempunyai 3 elemen kebergantungan, iaitu badan, roh dan juga jiwa.
Jadi, daripada hasil kajian yang kami lakukan ini, Bible menyatakan bahawa penciptaan manusia untuk hidup adalah dijadikan daripada nafas Tuhan, menyebabkan Tuhan dan manusia bersatu. Bible juga mengatakan bahawa roh ialah makhluk yang berakal dan juga mempercayai bahawa manusia yang mati akan terpisah antara jasadnya dengan roh. Roh akan menghadap Tuhan, manakala jasad akan kembali kepada tanah yang dicipta dari sejak azali. Dalam ini, Bible juga menjelaskan bahawa Tuhan telah menciptakan Eva sebagai pasangan Adam kerana untuk memperkembangkan keturunan mereka. Namun kitab Bible ini tidaklah menjelaskan dengan lebih terperinci mengenai kejadian manusia seperti mana yang telah diperincikan di dalam Al-Quran. Jadi inilah hasil kajian yang kami dapat dari pandangan kitab Bible. Seterusnya, kejadian manusia dari pandangan kitab Dhammapada. Kitab Dhammapada ini pula ialah kitab suci yang merupakan kepercayaan oleh agama Buddha. Maksud Buddha ialah orang yang telah bangun di tengah cahaya yang benar. Dengan makna arti kata lain, seseorang yang telah berada di tengah-tengah jalan yang lurus. Buddha ini juga turut diberikan nama antaranya ialah Bhargavat yang membawa makna kepada luhur. Jadi, mengikut pandangan kitab Dhammapada yang dipercayai oleh agama Buddha, mereka mempercayai bahawa kejadian manusia dalam kitab mereka terdapat 4 jasad yang akan muncul. Antaranya yang pertama ialah Kamajarupa yang merupakan penyebab. Yang kedua, jadas yang kedua ialah Cita Jarupa. Manakala yang ketiga pula ialah Utu Jarupa, di mana haba akan muncul pada jasad ini. Akhir sekali bahawa manusia yang mati akan hidup semula atau lebih spesifiknya dikenali sebagai proses kelahiran semula yang tidak mempunyai jantina dan hanya akan dikenali sebagai makhluk sahaja. Proses kejadian manusia dari pandangan kitab Dhammapada ini telah membuktikan terdapat proses kejadian ini hanya mempunyai 4 teori. Antaranya ialah berlakunya proses dari bentuk cecair ke bentuk yang keras atau padat dan membentuk manusia di atas muka bumi ini. Mereka juga mempercayai bahawa kejadian manusia ini bukannya seorang, malahan ramai yang terjadi dalam kalangan mereka. Teori yang kedua pula ialah dinyatakan bahawa makhluk ini adalah bersifat tamak dan juga khianat. Mereka mempunyai nafsu untuk keinginan sesuatu yang padat yang makhluk inginkan. Teori yang ketiga juga mengatakan bahawa makhluk ini membentuk dengan padat dan pelbagai bentuk. Ada juga mempunyai bentuk yang cantik, buruk, tinggi dan juga rendah. Hal ini dikatakan demikian kerana akan wujudnya perasaan angkuh dan kajian dalam angkuh pada kejadian mereka. Akhir sekali, teori yang keempat ini adalah fasa pembentukan manusia. Pada fasa ini, apabila semuanya telah lengkap, maka terhasilnya perbezaan jantina antara lelaki dan perempuan ataupun perbezaan antara perbezaan jantina dan juga sebagainya. Hal ini dikatakan demikian kerana akan wujudnya perasaan cinta atau nafsu indera yang akan berlakunya hubungan kelamin atau dikenali sebagai metuna dalam kitab Dhammapada ini. Hal ini telah menunjukkan bahawa kejadian manusia dalam kitab Dhammapada. Kitab ini sama seperti kitab Bible yang kurang memperincikan tentang kejadian manusia selain daripada kitab Al-Quran. Jadi inilah hasil kajian yang kami dapat lakukan dari segi kejadian manusia dari pandangan kitab agama Islam dan kitab yang lain, iaitu kitab Bible dan Dhammapada. Jadi sekarang saya akan serahkan kepada Nirmala Sari untuk membentangkan pula tentang apakah perbandingan matlamat kejadian menurut Al-Quran dan kitab agama yang lain. Seterusnya adalah menganalisis perbandingan matlamat kejadian manusia menurut Al-Quran dan kitab agama lain. Manusia telah diciptakan oleh Tuhan dengan paras rupa dan bentuk yang indah. Manusia merupakan makhluk berakal yang dicipta dengan kesempurnaan melebihi makhluk-makhluk yang lain. Dan terciptanya manusia bersama matlamat yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Menurut kitab Al-Quran, manusia diciptakan dengan tujuan untuk beribadah kepada Allah. Pernyataan ini dibuktikan dalam surah Az-Zariyat ayat 56, mafhumnya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Ayat ini menjelaskan bahawa manusia dicipta untuk mengabdikan diri kepada Allah, dengan kata lain adalah untuk beribadah kepada Allah.
Hal ini dinyatakan demikian kerana manusia tidak mungkin diciptakan oleh Allah semata-mata hanya untuk bersukaria tanpa matlamat tertentu. Manusia perlu sentiasa menunaikan ibadah tidak kira di mana sahaja, walau dalam keadaan apa sekalipun, supaya mendapat rahmat dan juga keredaan Allah. Di samping itu, manusia juga diciptakan sebagai khalifah di muka bumi. Hakikat ini dibuktikan dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 30, di mana ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Jelaslah bahawa manusia dicipta untuk dijadikan khalifah di muka bumi. Hal ini dapat ditegaskan kerana ayat tersebut menjelaskan bahawa Allah berfirman kepada para malaikat untuk menjadikan seorang khalifah di muka bumi ini, yakni yang membuat kerosakan dan pertumpahan darah. Sifat ini bertepatan dengan sifat manusia yang sering melakukan kerosakan di muka bumi dan berperang menyebabkan pertumpahan darah. Manusia juga diciptakan untuk memikul amanah. Buktinya dapat dilihat dalam surah Al-Ahzab ayat 72. Mafhumnya, sesungguhnya kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh. Terbukti bahawa manusia dicipta untuk memikul amanah dari Allah. Pernyataan ini dapat disimpulkan daripada ayat tersebut, iaitu amanah yang dikemukakan enggan dipikul oleh langit, bumi dan gunung-gunung kerana mereka khawatir akan mengkhianati amanah tersebut. Jadi amanah tersebut jatuh kepada manusia. Akhirnya manusia diciptakan untuk mengetahui kebesaran Allah seperti yang dinyatakan dalam surah Al-Talaq ayat 12. Mafhumnya, Allah lah yang menciptakan 7 langit dan seperti itu pula bumi. Perintah Allah berlaku padanya agar kamu mengetahui bahawasanya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, dan sesungguhnya Allah ilmunya benar-benar meliputi segala sesuatu. Maksudnya di sini, Allah menciptakan semua makhluk termasuklah manusia agar semua mengetahui akan kekuasaan dan kebesaran Allah. Menurut kitab Bible pula, manusia dicipta sebagai orang buangan untuk menebus dosa, warisan yang telah dilakukan oleh Adam melalui derita. Pernyataan ini dibuktikan dalam Genesis, kerana engkau mendengarkan perkataan isterimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintah kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah kerana engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Ayat ini menjelaskan bahawa Adam yang merupakan manusia pertama yang diciptakan telah melakukan dosa dengan memakan buah daripada pohon larangan. Dosa tersebut dinamakan sebagai dosa warisan. Lalu kutukan itu dikenakan ke atas tanah, dan daripada itulah Adam diturunkan ke bumi untuk bersusah payah mencari rezeki. Oleh sebab itu, manusia dijadikan untuk menebus dosa warisan tersebut melalui derita dalam mencari rezeki sendiri di muka bumi. Jika diteliti dengan lebih mendalam, manusia diciptakan kerana Tuhan ingin memperoleh sekumpulan manusia yang merupai anaknya, iaitu Tuhan Yesus. Hakikat ini dapat dibuktikan dalam Roma. Mereka yang dilihatnya dari semula juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya dia menjadi yang sulung di antara banyak anak. Jelaslah bahawa manusia diciptakan oleh Tuhan kerana Tuhan ingin mempunyai banyak anak. Oleh itu, Tuhan menciptakan manusia mengikut gambaran anaknya, iaitu Tuhan Yesus, agar anaknya tidak akan menjadi anak tunggal, tetapi menjadi anak yang sulung daripada anak-anaknya yang banyak. Dalam pada itu, manusia turut diciptakan dengan tujuan untuk memiliki hubungan dengan makhluk lain. Buktinya dapat dilihat dalam Kejadian 2:20. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di utara dan kepada segala binatang hutan.
Tetapi baginya sendiri, ia tidak mempunyai penolong yang sepadan dengannya. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak. Buktilah bahawa manusia dicipta untuk memiliki hubungan dengan makhluk lain seperti mana yang telah diteliti dalam ayat tersebut. Manusia itu, iaitu Adam, memberi nama kepada segala haiwan, sama ada burung-burung di udara maupun binatang di hutan, menunjukkan bahawa manusia mempunyai hubungan dengan makhluk lain. Dengan kata lain, manusia diciptakan untuk memenuhi rencana Tuhan seperti yang dinyatakan dalam Kejadian. Beranaklah cucuku dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Maksudnya di sini, Tuhan menciptakan manusia untuk memenuhi rencananya yang menyuruh manusia untuk berkembang, membiak, memenuhi segenap bumi, lalu menghasilkan keturunan yang banyak. Begitu juga Tuhan menyuruh manusia mengembangkan sesuatu yang telah dicapai oleh manusia dengan tujuan untuk memuliakan Tuhan agar mendapat berkat bersama. Mengikut kitab Dhammapada pula, manusia diciptakan untuk mencapai kebahagiaan hidup. Pernyataan ini dapat dibuktikan dalam Dhammapada ayat 76. Engkau sendirilah yang harus dunia maya berusaha, para Tathagata hanya menunjukkan jalan. Ayat ini menjelaskan bahawa manusia perlu berusaha untuk mencapai kebahagiaan hidup atau dikenali sebagai nirwana, sama ada pada masa sekarang maupun masa akan datang. Oleh hal yang demikian, manusia haruslah berusaha untuk mencapai kebahagiaan hidup dan menjadikannya sebagai sasaran utama. Kesimpulannya, matlamat kejadian manusia adalah berbeza mengikut agama. Setiap agama mempunyai matlamat kejadian manusia yang tersendiri mengikut kitab agama masing-masing, dan setiap penganut agama yang berlainan mempunyai kepercayaan masing-masing. Hanya terdapat sedikit persamaan, iaitu memuliakan Tuhan. Dengan erti kata lain, untuk mengetahui kebesaran Tuhan. Oleh itu, setiap manusia haruslah mengambil tahu akan matlamat kejadian manusia daripada perspektif agama masing-masing agar manusia tidak lupa akan asal-usul kejadian dan matlamat yang perlu dicapai untuk mendapat keberkatan dan kebahagiaan. Baik, seterusnya adalah menganalisis tanggungjawab manusia dari perspektif Al-Quran dan agama lain. Dalam perjalanan hidup yang singkat ini, manusia mempunyai tanggungjawab dan tugas yang telah diperintahkan oleh Tuhan masing-masing. Kitab Al-Quran menyatakan bahawa manusia merupakan antara makhluk yang mampu membawa amanah yang diperintah dan disuruh oleh Allah. Manusia mempunyai beberapa tanggungjawab di dunia, iaitu yang pertama adalah sebagai Abdullah atau hamba Allah. Umat Islam perlu mengabdikan diri mereka kepada Allah dengan melakukan ibadat-ibadat khusus seperti solat, berpuasa, memberi zakat, menunaikan haji dan sebagainya. Tambahan lagi, ibadat seperti berkeluarga, bermasyarakat, berpolitik dan menguruskan kehidupan seharian juga merupakan tanggungjawab dan amanah manusia menurut kitab Al-Quran. Selain itu, bukan manusia sahaja yang perlu mengabdikan diri kepada Allah, jin juga diciptakan oleh Allah untuk menyembah dan beribadat kepadanya. Hal ini boleh dirujuk dalam surah Az-Zariyat ayat 56 yang bermaksud, dan ingatlah, aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk mereka menyembah dan beribadat kepadaku. Tugas manusia yang kedua adalah sebagai khalifah Allah dan fungsinya adalah meneruskan perjuangan Islam. Khalifah secara harfiah bermaksud pengganti atau wakil yang boleh memimpin umat Islam. Gelaran khalifah ini juga dikenali sebagai Amir al-Mu'minin yang bermakna pemimpin orang yang beriman. Sebagai contoh, setelah kewafatan Rasulullah SAW, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu sebagai pengganti dan menjadi khalifah pertama di dunia. Seterusnya, fungsi manusia yang ketiga adalah untuk memakmurkan dunia. Hal ini dirujuk kepada surah Hud ayat 61 yang bermaksud, dialah yang menjadikan kamu dari bahan-bahan bumi serta kamu memakmurkannya. Mengikut perspektif Bible,
Umat Kristian mempercayai bahawa mereka perlu terus mempunyai progres dalam hidup supaya mereka mempunyai karakter yang sama dan seiring dengan karakter Kristus. Selain itu, Alkitab juga telah mencatatkan berkaitan tanggungjawab manusia di mana orang yang bertanggungjawab merupakan salah satu ciri-ciri etika Kristian yang perlu mereka miliki. Terdapat beberapa pelajaran yang dipetik daripada Alkitab berkaitan tanggungjawab manusia sebagai umat Kristian. Perkara yang pertama diamalkan oleh mereka atau umat Kristian adalah mendengar dan melakukan. Perkara ini dipetik daripada Alkitab 2 Tesalonika yang mengatakan, sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu, jika seseorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Seterusnya ayat yang dipetik dari Galatia, iaitu bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Baiklah tiap-tiap orang memuji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh memegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Seterusnya, perkara ketiga ialah kesungguhan dalam bekerja. Kitab Bible menunjukkan kepada umat Kristian agar melakukan pekerjaan mereka dengan rajin. Kenyataan ini dibuktikan dengan ayat Amsal, iaitu, hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah, lakukannya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas. Selanjutnya, tanggungjawab dalam keluarga. Setiap individu dalam keluarga mempunyai tugas masing-masing dan tanggungjawab yang perlu digalas agar dapat membangunkan keluarga Kristian yang ideal. Sebagai contoh, seorang suami perlulah mengasihi isterinya dan isteri perlulah tunduk kepada suami. Tambahan lagi, tanggungjawab seorang ayah dalam keluarga Kristian adalah mendidik anak dan sentiasa memberi perhatian kepadanya agar anak-anak tidak membesar dengan keadaan yang kurang kasih sayang. Seterusnya, agama Buddha pula menjelaskan bahawa kemungkinan seseorang terlahir kembali sebagai manusia adalah sangat susah. Hal ini dirujuk dalam kitab Dhammapada, iaitu sungguh sulit untuk dapat terlahir sebagai manusia, sungguh sulit untuk dapat bertahan hidup, sungguh sulit untuk dapat mendengarkan Dhamma, sungguh jarang terjadi kelahiran para Buddha. Oleh itu, Sang Buddha memberi beberapa nasihat berkaitan cara kehidupan yang perlu dilaksanakan oleh penganut agama Buddha. Arahan Sang Buddha yang pertama ialah Uttanasampada, iaitu kerja keras, jangan malas, jangan menggantungkan diri kepada sesiapa pun. Perkara ini dirujuk dalam Dhammapada 112. Sang Buddha menyatakan, walaupun seseorang hidup 100 tahun tetapi malas dan tidak bersemangat, sesungguhnya lebih baik orang yang hidup hanya sehari tetapi berjuang dengan penuh semangat. Hal ini dikatakan demikian kerana umat Buddha mempercayai konsep karma, di mana setiap perbuatan yang dilakukan akan ada hasil dan akibatnya di masa akan datang ataupun sekarang. Seterusnya, Arakasampada, iaitu jaga dengan baik apa yang telah engkau capai dan jangan sia-siakan. Manusia sewajarnya menjaga segala apa yang telah tercapai dengan cara berhemat semasa menggunakannya. Hal ini perlu dilaksanakan bagi mengelak kemunduran dan kemerosotan dalam sebarang kerja yang kita laksanakan. Selain itu, pesanan dari Sang Buddha adalah Kalyanamittata, yang bermaksud mempunyai teman yang mendorong kepada kemajuan. Buddha menegaskan umatnya agar mencari rakan yang baik agar mereka tidak bergaul dengan individu-individu yang buruk sifat dan perangainya. Hal ini sedikit sebanyak dapat melindungi umat Buddha daripada melakukan perkara-perkara yang tidak elok. Akhir sekali adalah Samajivita, iaitu menggunakan apa yang telah dicapai dengan sebaiknya. Kenyataan ini lebih menjurus kepada cara penggunaan hasil yang telah dicapai dengan baik. Umat Buddha perlulah menempuh
kehidupan seiring dengan apa yang dihasilkan dan tidak terlalu boros. Oleh itu, apabila semua arahan ini dilaksanakan dengan baik oleh penganut Buddha, mereka akan hidup dengan lebih bahagia dan harmoni. Hal ini demikian kerana dalam Dhammapada 24 ada menyatakan bahawa orang yang penuh semangat, selalu sedar, bersih dalam perbuatan, memiliki pengendalian diri, hidup sesuai dengan Dhamma dan selalu waspada, maka kebahagiaannya akan bertambah. Cadangan dan penyelesaian untuk isu ini ialah isu LGBT semakin berleluasa di dalam negara ini. Isu ini semakin menular dalam kalangan masyarakat, terutamanya golongan muda. Kewujudan golongan LGBT ini telah menyebabkan kebimbangan ramai pihak kerana perbuatan ini jelas sekali telah melanggar fitrah kejadian manusia. Pertama sekali, ibu bapa perlulah mendidik anak-anak berkenaan dengan seks dan juga mereka perlu didedahkan dengan cara layanan yang sewajarnya dengan naluri mereka sebagai seorang perempuan ataupun lelaki. Hal ini dikatakan demikian kerana anak-anak perlulah dididik dan didedahkan dengan perkara-perkara yang sebegini agar mereka sedar akan fitrah manusia yang sebenarnya tidak semudah itu untuk terpengaruh dengan budaya LGBT. Oleh itu, sekiranya anak-anak tidak diberikan pendedahan yang betul, maka minda mereka akan lebih mudah rosak dan persepsi mereka yang tidak benar tentang LGBT ini dan akhirnya mereka turut terlibat dalam kancah gejala sosial ini. Selain itu, masyarakat perlulah memberikan sokongan moral melalui pendekatan secara berdamping dan cana akan sebab mereka memilih untuk hidup sebegitu. Hal ini demikian kerana cara pendekatan yang lebih halus dapat menarik minat golongan LGBT ini menceritakan kisah hidup mereka dan mengapa mereka memilih jalan ini. Sekiranya masyarakat menggunakan cara pendekatan yang kasar seperti mencemooh, mengkeji serta mengutuk, dengan cara ini akan menyebabkan golongan ini menjauh daripada masyarakat dan lebih susah untuk didekati. Seterusnya, pihak berkuasa boleh mengambil tindakan undang-undang ke atas golongan LGBT ini di bawah Undang-Undang Jenayah Syariah. Hal ini dikatakan demikian kerana kewujudan golongan ini yang melanggar fitrah manusia turut melanggar syarak dan layak dijatuhkan hukuman di bawah Undang-Undang Jenayah Syariah. Jadi, sekiranya golongan ini dibiarkan berkembang dan berleluasa, hal ini akan menyebabkan lebih ramai lagi yang mengubah persepsi mereka akan golongan ini dan menerima golongan ini dengan tangan yang terbuka sebagai suatu komuniti yang layak berada dalam masyarakat. Oleh sebab itu, antara tindakan yang boleh diambil ke atas golongan LGBT ini adalah seperti menyekat dan menghentikan kegiatan golongan ini yang bertujuan untuk mempromosikan golongan ini kepada masyarakat, terutamanya golongan remaja yang mudah terpengaruh. Akhir sekali, isu LGBT ini amat penting dan perlu dicakna oleh segenap masyarakat. Hal ini kerana isu ini tidak boleh hanya dipandang sebelah mata dan dibiarkan terlalu lama, kerana isu ini melibatkan masyarakat seluruhnya dan harus ditegah sebaliknya. Sebagai rumusannya, manusia merupakan sebaik-baiknya ciptaan Tuhan yang telah dikurniakan akal fikiran yang sempurna. Hal ini kerana banyak dalam kalangan remaja pada masa kini telah terjebak dalam suatu perkara yang semakin hangat diperkatakan dalam kalangan masyarakat, iaitu isu kewujudan komuniti LGBT yang semakin berluasa dalam kalangan remaja pada masa kini. Dari 3 kitab yang telah dipilih juga telah menegaskan bahawa dana agama mereka sendiri tidak membenarkan perkara ini dilakukan oleh masyarakat yang menganut agama tersebut. Hal ini kerana ia telah melanggar fitrah manusia dan juga telah melanggar perintah Tuhan. Selain itu, setiap agama sangat mementingkan aspek kesucian dalam agama mereka sendiri supaya masyarakat luar tidak memandang serong terhadap agama tersebut. Oleh itu, kita sebagai manusia hendaklah patuh kepada agama supaya tidak melanggar fitrah kita sebagai seorang manusia dan juga perintah Tuhan. Kita juga perlu bersyukur dengan apa yang telah diberi oleh Tuhan dan tidak mengubah bentuk fizikal kita kepada bentuk yang lain. Sekian, terima kasih.